Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita dalam program pendidikan pencegahan dadah dan jenayah untuk siri yang kedua bagi tahun 2021. Program ini adalah anjuran unit bimbingan dan kaunseling dan unit disiplin SMK Taman Semarang. Baiklah, untuk siri kedua ini kita akan bersama dengan pihak pemadam dan GPMS yang telah berkongsi video kita yang bertajuk perkongsian itu tajuk perkongsian pengalaman kes penyalahgunaan dadah. Yang ini kita akan bersama dengan saudara Muhammad Izzat Daniel bin Abdullah atau panggilan mesranya Ijat, yang merupakan bekas penuntut sekolah Henry Geni Teluk Mas, Melaka. Jadi dalam latar belakang bagaimana beliau sendiri terlibat dengan bidala najis dadah jenis syabu, saya akan terangkan sikit apa itu dadah. Okey, dadah adalah bahan psikoaktif yang mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan seseorang pengguna dari segi jasmani, fizikal, rohani, mental dan emosi serta tingkah laku pengguna apabila digunakan. Definisi dadah juga adalah apa jua bahan kimia asli ataupun tiruan apabila dimasukkan ke dalam badan melalui apa cara sekalipun boleh mengubah keadaan tubuh badan, perasaan dan kelakuan pengguna ke arah tingkah laku yang negatif dan boleh merosak,kan fizikal, mental dan emosi. Jadi kesan dadah ni sebenarnya adalah pelbagai, dan apa yang kita mesti pastikan, pelajar-pelajar golongan remaja mestilah menjauhi najis dadah ini kerana ia memberi kesan buruk yang berpanjangan. Okey, jadi itu sikit latar belakang tentang dadah. Jadi selepas ini saya tidak mahu mengulas banyak lanjut dan buang masa lagi. Saya membawa perhatian tuan-tuan dan puan-puan semua pelajar-pelajar kepada saudara Muhammad Izzat Daniel bin Abdullah yang akan terus berkongsi pengalaman beliau, bagaimana beliau terjebak dengan najis dadah dan bagaimanakah keadaan beliau untuk terus survive sebagai penagih yang dipaparkan melalui kisah beliau yang dipetik daripada YouTube beliau sendiri. Jadi selamat menonton, selamat menyaksikan video ini. Semoga anda mendapat sesuatu dan jangan lupa untuk menjawab soalan Google Form di akhir rancangan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat Daniel bin Abdullah. Boleh panggil saya Ijat. Umur saya 21 tahun. Berasal pada negeri Pahang. Kat sini hari ini saya akan menceritakan pasal pengalaman hidup saya, bagaimana saya tertangkap dan sampailah saya bebas keluar pada negeri ni. Untuk makluman, saya bekas pelatih sekolah negeri selama 3 tahun saya di sana. Dan saya mengambil SPM di sana, belajar di sana, membentuk diri di sana. Okay, bagaimana saya tertangkap? Asalnya saya terlibat dengan dadah. Saya menghisap dadah jenis syabu. Kalau orang panggil batu, saya hisap dadah jenis tu lah. Lepas tu apabila saya menghisap dadah ni, saya jadi ketagih. Bila saya ketagih, saya pula tak kerja masa tu. Saya perlukan duit untuk ambil dadah tu. Saya perlukan duit. Lepas tu macam mana saya nak dapatkan duit? Dengan cara saya menyamun lah. Menyamun, cari rumah, mencuri. Ada suatu hari tu, saya ni betul-betul tak ada duit. So saya ajak member saya jadi mastermind lah masa tu. Saya ajak, jom kita pergi pecah rumah nak. Kita dah tak ada duit ni. Member saya pula cakap, okey aku on je. Okey, kami pun standby barang-barang semua. Lepas standby, tepat je pukul 12 lah. Pukul 12 kami pergilah ke lokasi tempat yang kami nak sambung tu. Lepas tu kami masuk rumah, masuk melalui tingkap. Kami jet besi tingkap tu jadi bengkok dan kami masuk ke badan. Saya masuk ke badan saya. Saya buka dia punya lock mangga. Cara nak buka lock mangga tu tak boleh beritahu lah. Lepas tu saya buka pintu, kawan saya masuk. Yang seorang lagi tu tukang jadi usyak cover line. Lepas tu kami cari lah, start cari barang-barang berharga.
Bila dalam rumah tu yang saya tahu rumah tu dia ni tempat simpan phone tau, simpan phone. Saya dapat dua beg handphone. Lepas tu kami start cari barang-barang berharga. Lepas tu dalam beberapa minit macam tu kami keluar. Lepas tu saya pula terdetik hati, cok jari tak clear lagi ni. So saya masuk balik, saya seorang masuk balik. Saya nak clearkan cok jari tu. Saya masuk balik. Tiba saya dengar kenderaan. Start saya dengar kenderaan tu, baru saya keluar. Saya keluar, dalam 10 minit kami dah duduk sampai kat tempat kami. Saya keluar, member saya telefon, "Jad, nama kau dah panas ni, poli dah cari lah." Saya pun cepat-cepat dengan kalut-kalut lari atas highway. Kami nak lari ke Kuantan masa tu. Lari atas highway. Dengan tiba-tiba, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya akan sambung cerita yang lepas. Yang part tiba-tiba tu. Sebelum tu, ramai yang tanya Jad, kau tak malu ke cerita kau daripada yang gini? Yang Ijat boleh cakap, Ijat tak malu. Sebab di situlah tempat mulanya Ijat berjaya. Tempat mulanya Ijat di SPM. Sebab sebelum ni Ijat tak pernah belajar. Ijat tak pernah belajar daripada Form 1, Form 2, Form 3, Form 4 dan Form 5. Sampailah yang gini, Ijat ambil SPM. Alhamdulillah, Ijat dapat keputusan yang terbaik untuk Ijat. Okay, masa kita orang lari atas highway tu, tiba-tiba ada 2 biji motor belakang kita orang. Tapi kita orang tak menyerah lagi masa tu. Kita orang lari. Tiba satu masa ni kita orang rasa lama sangat poli ni kejar, baru kita menyerah. Kita orang berhenti kat tepi. Lepas tu poli tu datang check kita orang. Check dalam poket kita orang pula ada handphone baru masa tu. Handphone baru. Lepas tu member saya ni pula ada handphone baru pula. Ada, dah sasah. Lepas tu ditanya dapat pada mana, kita orang pun putar belik kat situ. Lalai kantoi juga. Lepas tu, start tu lah kena gari. Lepas kena gari, kita orang kena bawa ke balai. Kena bawa ke balai tu, soal siasat tu lama juga ah. Soal siasat tu. Lepas tu dia orang tanya mana barang-barang yang lain. Saya cakap dekat ada kat scan. Lepas dalam pukul berapa lah, baru sampai ke lock up. Sampai ke lock up, hari pertama duduk lock up tu, ya Allah, perik. Duduk kat lock up tu rasa macam terseksa gila lah. Duduk kat lock up masa tu, barulah timbal balik. Kita orang tak boleh tidur lah kat lock up. Timbal balik, muka nak saya, semua masa tu terbayang lah muka anak saya, bini saya, mak saya, ayah saya. Terbayang semua habis. Saya ni, dalam keluarga saya lah paling teruk saya rasa. Saya yang seorang yang mencemarkan nama keluarga. Ya Allah. Saya sedih betul lah kalau tengok balik. Tapi bila fikir balik, semua nakal lah. Ni semua, bukan dia nak cakap pengaruh kawan pun tak juga. Ni semua tadi kita. Kita yang pilih jalan ni, so kita kena tanggung lah. Lepas tu dalam beberapa hari tu, saya dihantar ke naik mahkamah dulu. Naik mahkamah magistrate. Lepas tu hakim bicara. Yang lain, yang 2 member saya ni, diorang bebas. Diorang dapat jamin tu. Saya mastermind, saya dihantar ke sekolah Tunan Bakti, Sungai Besi. Reman di sana. Lepas tu dekat sana tu dalam sebulan saya reman. Dekat sana, yang lain yang saya tengok, yang orang lain semua keluarga datang melawat. Saya seorang. Tak ada orang melawat. Saya fikir keluarga saya dah buang ke saya. Saya menangis masa tu. Saya fikir, ya Allah, dia orang tak sayang saya ke? Saya dah betul-betul menyesal lah. Hari-hari saya doa supaya mereka datang tengok saya. Saya rindu, betul-betul rindu anak saya masa tu. Anak saya masa tu baru umur 3 bulan. Saya rindu. Lepas tu, tak datang-datang. Sampailah ke mahkamah. Kita orang dalam sebulan, dah cukup sebulan saya ke IPD balik. Lepas tu, untuk bicara, untuk jatuh hukum. Saya dah rasa lah memang saya ni akan jatuh hukumnya. Lepas tu dalam mahkamah tu, saya tengok keluarga saya tak ada. Kiri kanan keluarga saya tak ada. Lepas tu saya tengok kat pintu, tiba-tiba ayah saya masuk. Masa tu saya menangis. Lepas tu bini saya masuk, mak saya masuk. Anak saya masa tu tak ada. Saya jadi blur, tak tengok anak saya. Lepas tu, nama saya dipanggil. Saya pergi ke depan. Ayah saya di sebelah kanan. Mak saya sebelah kiri. Isteri saya sebelah kiri. Okay, kita orang dengar hakim bicara masa itulah. Okay, Assalamualaikum. Hari ni Ijat nak sambung balik yang part masa Ijat kat mahkamah tu.
Masa ijat kat mahkamah tu, ijat dengan statement, DPP baca statement, baca, lepas tu hakim buat keputusan bahawa ijat akan dihantar ke sekolah negeri Teluk Mas, Melaka selama 3 tahun. Waktu ijat dengar je 3 tahun tu, ijat dah menggeletar, ijat pun dah lemas semangat masa tu. Sebab 3 tahun ni bukannya sekejap. 3 tahun ni lama. Bagi ijat memang lama 3 tahun. Lepas dengar habis keputusan hakim, ijat pun dibawa keluar oleh polis mahkamah untuk pergi ke lokap mahkamah. Sementara menunggu lori polis. Okey, dah sampai lori polis, ijat keluar. Waktu ijat keluar nak naik ke lori polis tu, ijat dapat berjumpa sekejap dengan mak ayah ijat dan isteri dan anak ijat. Waktu ijat tengok anak ijat tu lah. Masa ijat tengah keluar tu, anak ijat datang je, ijat terus jatuh melutut. Ijat dah macam tak ada semangat masa tu. Ijat minta maaf dengan ayah ijat, minta maaf dengan mak ijat, minta maaf dengan isteri ijat. Ijat cium dahi anak ijat. Waktu tu pesanan daripada ayah ijat, dia suruh ijat belajar elok, suruh ijat berubah jadi manusia. Waktu tu lah ijat pasang azam, semangat baru, ijat nak berubah. Ijat jadi yang terbaik di antara yang terbaik. Ijat menangis. Lepas tu ijat naik truk polis. Naik waktu yang paling sayu, waktu tu lah ijat rasa. Ijat lambai diorang daripada truk polis tu. Ijat tengok anak ijat, tengok muka seorang-seorang. Waktu tu lah waktu paling sedih bagi ijat. Waktu duduk dalam lokap, macam-macam dalam fikiran ijat ni macam-macam. Ijat nak bunuh diri lah. Nak lari memang tak boleh. So ijat nak buat keputusan masa tu, ijat nak bunuh diri. Waktu ijat fikir apa yang ijat nak buat, tiba-tiba ijat dah memang serabut. Tiba-tiba orang hantar seorang ni, korporal, dia yang bagi nasihat kat ijat. Dia cakap satu ayat yang ijat ingat sampai sekarang adalah, ini bukan permulaan yang buruk dan bukan perakhiran dalam hidup. Ijat cuba faham kata-kata dia. Sampai sekarang masih ijat ingat dan ijat jadikan pegangan untuk kena geni nanti. Okey, dalam berapa hari ijat duduk dekat lokap masa tu, ijat dihantar ke geni. Okey, dah cukup berapa hari ijat dihantar. Waktu pertama tu ijat disambut oleh pegawai yang digeni. Hari pertama tu tak rasa apa lagi, tak rasa kesakitan lagi sebab baru sampai. Lepas tu dah sampai, ijat diasingkan, di kuarantin kan sebab penghuni baru. Waktu tu ijat jumpa kawan baru daripada mana entah, ijat tak ingat. Tapi banyaklah kenangan dia. Kenangan yang paling ijat ingat dengan dia adalah berebut roti. Sebab kat dalam sana memang lapar gila. Makan dia bagi tapi lapar tak cukup. Kita orang berebut roti sampai bergaduh. Lepas tu kenangan paling ingat, baru beberapa hari sampai sana dah kena 30 tapak kaki kena sebat sebab buat masalah. Assalamualaikum. Hari ni Ijat akan sambung balik part yang masa memula Ijat sampai kat sana. Sebelum tu, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Okay, masa mula-mula Ijat sampai kat sana, Ijat dikuarantinkan di bilik untuk penghuni baru lah selama 7 hari. Waktu tu dah dekat-dekat tahun baru 2017. So Ijat pun dengan kawan-kawan, ada 3 orang Ijat dengan kawan. Masa tahun baru tu, malam tahun baru tu kita orang macam sedih lah sebab tak dapat sambut tahun baru kat luar. So kita orang tengok dekat tingkap, dekat jerjak orang panggil kat sini jerjak. Kita orang tengok kat tingkap ada bunga api. Tak nampak jelas lah tapi sedih juga. Dah cukup 7 hari tu kita orang dihantar ke blok Kasturi. Blok Kasturi adalah blok untuk penghuni baru dalam masa 6 bulan. Dia tahun ni, tahun 2017 ni tak mencabar sangat sebab kita orang berkumpul dengan budak-budak baru. Budak-budak baru biasalah semua macam sedih lagi, mainkan perasaan, mainkan jiwa diorang lagi. Kat sana macam hari-hari kita orang berkawan, kecuali Sabtu Ahad. Kadang-kadang hari Sabtu tu ada program halakah. Program
ada ustaz lah datang, ustaz datang bagi ceramah, bagi kita orang ilmu lah sikit, bagi kita orang supaya kita orang dapat bekalkan ilmu tu ke blok seterusnya. So masa Ijat kat blok situ tu, Ijat tak fikir apa tau. Ijat cuma fikir Ijat harap keluarga Ijat datang melawat. Sebab Ijat tengok tiap-tiap cuti ada orang lain semua keluarga datang melawat. Ijat selama 3 bulan Ijat tak pernah datang melawat. Sebab waktu tu lah Ijat rasa macam Ijat hilang bahu untuk bersandar, tapi Ijat masih ada lantai untuk Ijat bersujud. So masa tu Ijat doa dan terus doa. Ada masa waktu Ijat nak berjumpa dengan keluarga tu, Ijat dapat satu mimpi. Waktu mimpi tu hari Khamis lagi. Hari Khamis Ijat mimpi anak Ijat datang. Anak Ijat datang tu dengan isteri. Masa tu mak ayah tak ada. Mak ayah tak ada mimpi. Lepas tu hari Jumaat tu memang tak ada perjumpaan. Setiap hari Jumaat dekat ending ni tak ada perjumpaan. So hari Sabtu tu Ijat tengok sonok lah. Tengok orang datang jumpa. Ijat tak dapat jumpa, Ijat dia sedih. Tiba-tiba nama Ijat dipanggil. Ijat pun tanya kenapa. Lepas tu cakap keluarga datang melawat. Ya Allah, Ijat rasa macam nak menangis pun ada, nak sedih pun ada, gembira pun ada. Waktu Ijat seronok sangat. Waktu Ijat pakai baju sekolah, pakai suar, Ijat pergi ke tempat melawat. Ijat dah tak sabar, Ijat duduk tempat melawat, Ijat tak sabar. Siapa yang datang? Dalam fikiran Ijat, siapa yang datang? Ijat tengok isteri Ijat masuk, bekas isteri Ijat masuk dengan anak Ijat. Lepas tu Ijat tengok mak ayah Ijat tak ada. Ijat tanya bekas isteri Ijat, mana Mak Abah? Dia cakap Mak Abah tak dapat datang sebab busy. InsyaAllah nanti dia datang. Ijat pun macam down balik. Tapi Ijat seronok dapat tengok anak Ijat masa tu. Masa tu anak Ijat dalam 6 bulan lah. Masa tu Ijat seronok gila lah. Ijat tak boleh tak percaya dia orang dapat datang. Masa tu lah kali pertama Ijat jumpa. Itulah waktu-waktu yang paling seronok bagi Ijat. Sebab kat dalam tu stres, memang terlampau stres. Satu lagi terkurung. Cuma dalam fikiran kita orang nak keluar nak pergi. Kalau boleh nak dapat pergi tempat jumpa pun tak apa dah. Tempat melawat tu kan, supaya hilang sikit tekanan kita orang. Sebab hari-hari kita orang kena kawat, kena guling. Kalau salah sikit dah kawat, kena guling. Aduh ya Allah, kena guling tetap. Lepas tu guling atas kot takraw tu. Waktu yang Ijat tak ingat bila kawat mula Ijat sampai kat Kasturi, dekat blok baru tu, Ijat kena lari 50 pusingan. Ijat lari, Ijat dengan kawan Ijat lari. Dah habis lari tu, diorang suruh di kat tengah kota keluar tu. Waktu tu Ijat tengok, rasa macam nak pitam, nampak putih. Mula di sebelah Ijat pitam tu, Ijat dah tengok kawan Ijat tu duduk. Lepas tu Ijat pula tiba-tiba duduk. Aduh. Biasa sebelum ni penagih bila tak penagih ni tak berpeluh, lama tak berpeluh. Bila berpeluh sekali, dia rasa macam lain macam sikit, dia jatuh. Keadaan kat sana, kat blok Kasturi ni, blok ni macam dia macam tertutup sikit tau. Dia dah ada ni, tapi dia tertutup dengan zen-zen ni. Sebab apa? Mungkin ada untuk kawalan-kawalan lah, kawalan keselamatan ke apa kan. Lepas tu satu lagi kat negeri ni penuh dengan burung gagak. Memang banyak, saya pun tak tahu. Hari-hari nampak burung gagak. Suasana tepi pantai. Negeri ni bukan macam kalau korang tengok cerita Juvana kan. Dia bukan macam tu. Negeri ni satu Juvana tapi di bawah sistem penjara, Jabatan Penjara Malaysia. Kalau macam Tunai Bakti, Wira Bakti, yang cerita Juvana korang tengok tu, Wira Bakti tu, dia orang di bawah sistem Jabatan Kebajikan Masyarakat. So dia orang banyak kemudahan yang ada dekat tempat dia orang tu tak ada dekat negeri ni. Negeri ni macam cerita Wira Bakti, cerita Juvana tu ada tilam, ada katil semua kan. Dekat negeri ni tak ada semua tu sebab faktor-faktor keselamatan lah. Takut dah jadi apa-apa masalah kan. So kita orang pun tidur atas lantai lah. Itu lantai yang berbekalkan dengan blanket. Tahun 2017 ni Ijat tak banyak sangat aktiviti. Ijat cuma kat dalam Ijat belajar mengaji. Lepas tu Ijat
dapat masuk pertandingan hafazan. So Ijat join lah pertandingan hafazan tu. Lepas tu Ijat join bola, Ijat dapat wakil untuk sekolah negeri. Sekolah negeri ni tak macam sekolah integriti lain. Sekolah negeri ni macam kita orang selalu buat ada function dekat luar. Macam Ijat main bola itu, Ijat main bola dekat 11 Stadium Jebat pada 10 dekat Melaka lah. Itu kalau lagi hafazan, Ijat itu pergi ke mula tahun pertama Ijat pergi ke Tapah. Ijat pertandingan kat sana. Lepas tu negeri ni dia satu kelebihan dia tak ada cop bantuan. Kira macam sekolah integriti lain. Yang negeri ni kalau keluar masih boleh kerja kerajaan lah. Yang negeri ni ramai bekas-bekas negeri ni yang keluar, ada masuk askar, masuk polis, masuk navy, ramai yang kerja kerajaan. Batch Ijat pun sekarang sekarang tak ada lagi. Batch sebelum Ijat, dia orang dah ramai kerja kerajaan lah.